Program ini juga adalah kerjasama di antara Persatuan Ibu Bapa Guru SRAD, ringkasnya PIBG, dengan Sekolah Rendah Anggerik Desa. Sasaran program ini adalah sesuai bagi semua warga sekolah, iaitu ibu bapa, penjaga dan murid-murid. Dari itu kita saksikan bersama hasil rakaman kami menerusi program ini. Baiklah, untuk masuk ke dalam isi kandungan kita ni pada hari ini, pada pagi ini, penggunaan bahasa tata bahasa yang betul dalam ketani berbahasa. Ada soalan di sini untuk menguji minda bis kita. Jawab lang sudah meninggalkan alam persekolahan ni kali Batah sudah akan menguji, ingat ke indah ni bis kita. Apakah perbezaan antara kata nama dan kata nama khas, kata nama am dan kata nama khas? Benda yang dikelilingi kita ni rumah, kemudian kata nama khas, Acer, nama kereta, Proton, Toyota, kemudian tempat, sekolah, masjid, pejabat, itu yang contoh bagi kata nama am. Kemudian kata nama khas, Sekolah Rendah Anggerik Desa, Masjid Serusuk, Balai Polis Berakas. Kata sendi nama di tidak boleh digunakan di hadapan kata nama. Kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu, masa dan zaman. Ini kita lihat contohnya di sini. Yang salah di ketika ini. Sebetulnya ia ditulis pada ketika ini. Ketika ini menunjukkan waktu atau jangka masa tu. Kemudian yang kedua di abad ke-16. Sepatutnya pada abad ke-16. Artinya menyeluruh. Bukan ia nyarang spesifik keseluruhan abad ke-16 itu jadi digunakan pada abad ke-16. Kemudian yang ketiga, yang salahnya di sana di waktu itu, sebetulnya pada waktu itu. Kemudian seterusnya yang keempat tu sebetulnya di zaman dahulu. Itu salah, yang betulnya pada zaman dahulu. Digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menunjukkan tempat atau arah dan masa. Ditulis terpisah atau dijarakkan daripada frasa nama atau kata nama yang mengikutnya. Biasa kata ni pun dalam penulisan disebabkan tidak tahu ataupun kurang faham, tulis sejarapan cuma tu ke arah barat. Sebetulnya ada jarak di sana, ke dan arah tu dijarakkan. Okay, sama je dengan pergi ke Temburong. Ada jarak di sana ke kanan, ke zaman kini pun sama je dijarakkan. Ke sekolah, ke rumah, dijarakkan tu. Kemudian kata sendi nama kepada digunakan untuk menunjukkan benda bernyawa dan abstrak kecuali masa. Diserahkan ke ahli. Salah tu. Kemudian yang betulnya diserahkan kepada ahli. Kembalikan orang itu ke kerani pejabat ini. Malah saya menyebut kepada tu buatnya ke saja. Sama je maksudnya. Tapi silap kan? Dari segi penulisan. Kalau anak murid memang sudah lepas tu. Kalau petani hentam saja tiap. Kembalikan orang itu kepada kerani pejabat ini. Yang betulnya. Kemudian yang ketiga, sisa makanan itu diberikan ke kucing. Biasa ni bahasa ketani. Sisa makanan itu diberikan kepada kucing. Itu yang betulnya. Kemudian yang keempat di sana, Ali mengirim surat ke abangnya. Ali mengirim surat kepada abangnya. Itu untuk frasa nama, untuk nama orang, untuk orang yang bernyawa. Baik. Kata sendi nama dari digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan arah, tempat, waktu atau masa. Ingat dari itu untuk penggunaan arah, tempat, waktu atau masa. Yang salah di sana daripada mana? Betulnya dari mana? Dari mana kitanya? Kemudian daripada Kuala Belait. Bukannya daripada Kuala Belait, tapi dari Kuala Belait. Saya berasal dari Kuala Belait.
Kemudian sejak daripada awal pagi tadi. Sejak dari awal pagi tadi sepatutnya tu. Kemudian bermula daripada pukul 6 pagi. Sebetulnya bermula dari pukul 6 pagi. Itu menyatakan masa. Okey, kemudian kata senti nama daripada hadir di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan hal-hal yang lebih umum seperti orang, asal kejadian sesuatu benda dan perbandingan. Contohnya hadiah dari rakannya. Ini biasa nih. Memang sebutan kata ni kadang-kadang guru bahasa sendiri pun menggunakan perkataan dari rakannya. Okey, hadiah daripada rakannya itu yang betul. Kemudian yang salah diperbuat dari kulit lembu. Sepatutnya diperbuat daripada kulit lembu. Dari pekerja syarikat itu. Sebetulnya daripada pekerja syarikat itu. Lebih cantik dari kakaknya. Lebih cantik daripada kakaknya. Itu memang sudah lumrah kita ni menyebut kau ni lebih pandai dari kakakmu. Biasa sudah tahu penggunaan dari dan daripada memang banyak kesilapan. Okey, baru tangan tak cikgu muslimin. Oh, dua dilang kesian Pak. Betul. Alhamdulillah, betul. Okey, baik. Seterusnya, perhatikan soalan seterusnya. Murid digalakkan menyertai pertandingan mari bercerita yang akan diadakan nanti. Manakah salahnya ni? Ya Allah, gatal kepala kuih. Mana salahnya tu? Baik, kita lihat sana. Betul ke salah ya betul? Mana ada yang mana ada salah, mana salahnya? Okay, Alhamdulillah. Mereka jawapannya semua sama. Mari kita tengok. K di sana. Baik, di sana kebanyakan. Selalunya tadi membuat kebanyakan. Kemudian sepatutnya ia ditulis dengan kebanyakan. Satu saja K-nya. Kebanyakan orang. Okay. Imbuhan apitan di sana, tidak ada wujud imbuhan ke dan kan. Yang ada ke dan an. Kebanyakan. Bukannya kebanyakan. Okey. Kemudian yang salah di sana kerosakan. Sepatutnya kerosakan. Pertunjukan. Percetakan. Bukan percetakan, percetakan. Sama je dengan pendidikan. Pendidikannya orang. Pendidikan. Patutnya pendidikan. Itu jadi kata nama terbitan. Terima kasih atas perhatian Miss kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan atau motif program ini dijalankan adalah untuk berkongsi pengetahuan mengenai kesilapan yang sering terjadi dalam penggunaan tata bahasa sama ada dalam pertuturan atau penulisan. Juga mendedahkan kepada warga sekolah termasuk ibu bapa, guru, murid-murid akan kepentingan penggunaan tata bahasa yang betul dalam mata pelajaran bahasa Melayu kerana ia merupakan subjek teras. Dan juga meningkatkan pengetahuan dan kefahaman ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka di rumah penggunaan tata bahasa yang betul supaya murid-murid dengan murid mengaplikasikannya di sekolah nanti.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cikgu Ruslinah binti Raya, salah seorang guru Bahasa Melayu di Sekolah Rendah Anggrek Desa. Pada pagi ini, sekolah kami telah mengadakan program perkongsian ilmu di mana menyentuh tentang penggunaan tata bahasa di sesi pembelajaran dan pengajaran di bilik darjah. Di sini kami mengongsikan kesilapan tata bahasa yang biasanya terdapat di kalangan kita dikala kita bercakap ataupun bertutur dan berkomunikasi sesama kita ataupun dalam urusan-urusan rasmi. Jadinya penggunaan tata bahasa adalah sangat penting dalam pengajaran dan pembelajaran murid dan juga dalam urusan-urusan rasmi. Seperti yang telah dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, di mana Baginda menjelaskan bahawa kita tidak boleh mengekelasduakan bahasa Melayu. Jadinya diharap dengan adanya perkongsian ilmu seperti ini akan dapat membantu dan menaikkan lagi taraf penggunaan bahasa Melayu di kalangan ibu bapa dan juga murid-murid di sekolah. Di akhir program ini, penyampaian hadiah telah disampaikan oleh Yang Mulia Guru Besar Sekolah dan juga Penolong Guru Besar Sekolah Rendah Anggrek Desa. Dengan adanya program ini, Sekolah Rendah Anggrek Desa akan mengadakan dari masa ke semasa bersama para ibu bapa serta murid-murid.